TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat-sihat dan sentiasa mematuhi segala SOP. Baiklah, seperti yang saya ada katakan tadi sebelum ini, subjek yang kita nak belajar hari ini adalah menservis peralatan elektrik domestik. Okey, yang bersama dengan seorang cikgu yang cukup power. Beliau mempunyai pengalaman sebanyak sangat lama. Jadi kepada anda semua yang mengambil subjek ini, sila setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Okey, ingat tau, kita sentiasa patuhi SOP seperti sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Guys, hari ni kes dah 8,000 lebih. Okey, jadi silalah. Okey, kita jaga kita. Alright. Baik. Dan sekarang ini kita nak tengok cikgu yang saya katakan tadi mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengajar anda semua dalam subjek ini. Dan nak tahu siapakah guru ini? Jom tengok profil guru hari ini. Let's go. Ini dia. Nama diberikan Cikgu Era Fazira. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Akmal. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah. Ini dah Cikgu sihat. Fazira yang mempunyai pengalaman sebanyak 17 tahun, Cikgu. Alhamdulillah. Dan sekarang ini mengajar di apa, Cikgu? Sekolah apa? SMK Taman Yal. Taman Yal. Di OUG, Cikgu? Jalan Kelang Lama OUG. Jalan Kelang Lama. Okey, Cikgu, kita nak tahu kan bagi subjek menservis peralatan elektrik domestik ini, apa sebenarnya pelajar-pelajar ini belajar, Cikgu? Okey, dalam subjek servis peralatan elektrik domestik ini, murid-murid belajar tentang, contoh yang hari ini kita akan belajar komponen. Okey. Komponen elektrik. Lepas tu mereka belajar tentang peralatan, mereka belajar sistem audiovisual. Sangat menarik subjek ni. Jadi kalau kat peralatan kat rumah kalau rosak, jadi mungkin murid-murid ni boleh repair sendirilah. Contohnya macam kipas rosak ke apa ke macam-macam. Diorang ini adalah basic je, Cikgu kan. Okey. Baik, sebelum kita nak orang kata mendengar pandangan pelajar, kita nak minta cikgu untuk kita melakukan sanitasi, cikgu, sebab kami di Didik TV ini sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi jom, cikgu, kita ke sini, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Alright, jadi kita minta cikgu untuk menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan diikuti dengan saya pula. Baik, kita gunakan. Alright, dan benda ini cukup penting sebab kadang kita tak tahu, cikgu kan. Yalah. Kita pegang apa semua kan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan tersebarnya wabak COVID-19 ini. Baik, tadi cikgu dah mengatakan apa yang pelajar-pelajar diajar di dalam subjek ini, cikgu kan. Dan kita nak tahu apa pandangan pelajar bagi subjek ini. Jom kita tengok. Hai, saya Syamim dari SMK Tamayal. Saya suka subjek MPAC kerana saya ingin tahu bagaimana sesuatu peralatan atau komponen itu berfungsi. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran diri dalam mencari dan menyelesaikan masalah. Saya suka dengan subjek ini kerana saya ingin mengetahui komponen-komponen yang digunakan di dalam peralatan elektrik. Selain itu, saya juga mempelajari proses baik pulih pada peralatan yang rosak. Harapan saya pada tahun ini adalah dengan mendapatkan skor dalam subjek ini dan saya harap rakan-rakan dapat memanfaatkan rancangan ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ahmad Firdaus dari SMK Tamanyan. MPAC adalah satu mata pelajaran yang amat interesting. Dengan mata pelajaran ini, kita dapat kemahiran untuk memperbagi dan mengendali malah mencipta barangan elektrik. Saya berharap dapat melanjutkan pengajian saya ke tahap universiti atau institusi yang setarafnya. Sekian, terima kasih. Macam tu tau, dia bagi 2 thumbs up. Jadi kepada anda semua sekarang ni, kita nak tengok siapa pula sekolah pilihan hari ini. Sama juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Yal. Ini dia, kita perkenalkan. Apa khabar? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ada itulah cikgu Syafiqah Nurul tadi. Dia buat thumbs up. Halo. Okey, kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Ni siapa ni namanya? Akil. Akil ke? Ya, saya. Okey, kenalkan diri awak secara serba sedikit. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil dari SMK Taman Yal. Alright, nice. Dan seterusnya, tu thumbs up tu.
Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad Firdaus dari SMK Tamannya. Kenapa awak gelak? Awak happy betul lah hari ni? Okey. Baik, seterusnya. Siapa ni? Faris. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Farid bin Zaidi dari SMK Tamanjal. Ya, Faris senyumlah sikit. Muka macam terpaksa je. Tak ada okey Alright. Baik, seterusnya kita ada Adam namanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Adam Johan dari Sekolah Menengah Tamanjal. Alright, dan terakhir sekali cikgu. Saya betul-betul lah cikgu inspirasi dengan rambut dia lah cikgu. Syamim. Syamim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syam Syakirin dari SMK Tamanjal. Okey, baik. Mentang-mentang orang kata sekarang dia tak boleh pergi ke sekolah cikgu kan? Rambut boleh simpan panjang lah. Seronok diorang ni. Okey, cikgu, kita pun dah perkenalkan pelajar-pelajar yang akan bersama kita pada petang ini. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan subjek bagi ini dia, menservis peralatan elektrik domestik. Semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, kita pun dah tahu dah siapakah gurunya, subjek apa dan juga pelajar-pelajar yang kita nak bersama petang ini cikgu Jadi cikgu dah bersedia cikgu? InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan bagi subjek menservis peralatan elektrik domestik bagi bab komponen elektrik. Dipersilakan cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Akmal dan anak-anak murid cikgu yang sudi hadir hari ini dan yang berada di rumah. Okey, hari ini cikgu kita akan berbincang tentang tajuk modul 3 dalam subjek menservis peralatan elektrik domestik, iaitu tajuk komponen elektrik. Okey. Ini adalah salah satu daripada 11 modul yang ada dalam subjek menservis peralatan elektrik domestik ni lah. Ataupun MPED lah cikgu MPED. Short form kan? MPED ataupun MPED lah. Okey. Okey, dalam tajuk ni, murid-murid dah bersedia? Time bagi cikgu. Cikgu minta lambai sikit, lambai Okey, sikit. lambai dah bersedia. Okey, bagus anak-anak murid cikgu. Syafiqah, lambai bukan high five. Okey, dalam tajuk ni, murid-murid akan belajar tentang 7 komponen elektrik. Okey, di antara 7 komponen ni yang murid-murid akan belajar, saya akan simpulkan dulu dan saya akan bezakanlah apa perbezaan di antara setiap komponen tersebutlah. Okey. Okey, murid-murid akan belajar perintang, kapasitor, pengubah. Okey, kemudian fuse, diod separuh pengalih, transistor, geganti. Okey, ada 7 komponen dalam ni lah yang murid-murid akan pelajari. Okey, dalam perbezaannya, untuk perintah, murid-murid di perintah ni, yang beza ni rupa bentuk perintah lah. Yang lain samalah, murid kena tahu fungsi, penggunaan, jenis, simbol, menaksir nilai perintah tu, menentukan nilai perintah, menguji dan menentukan kerosakan perintah. Okey, untuk semua komponen sama kecuali dalam tajuk perintah rupa bentuk lah. Okey, untuk tajuk kapasitor, murid-murid kat sini ada, murid-murid kena tahu tentang spesifikasi kapasitor. Kan dah belajar kan murid-murid? Anak-anak cikgu dah belajar kan? Okey, kemudian pengubah ni yang beza dia ada spesifikasi lah, yang lain semua sama. Kemudian seterusnya, fuse. Di fuse murid-murid kena tahulah nilai kadaran arus fuse ni. Berapa nilai kadaran? Kemudian diod separuh pengalih, murid-murid kena tahu binaan diod dan konsep pincang hadapan dan balikan diod. Kemudian transistor, murid-murid kena tahulah binaan transistor. Dan menentukan elektrod dia. Dan geganti, murid-murid kena tahulah menguji tamatan geganti. Okey, ini antara kesimpulan. Sebab semua dalam
tajuk-tajuk ni boleh ditanya dalam SPM. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, perintang. Okey, perintang murid-murid kena tahulah fungsi perintang tu apa. Okey, mahadkan arus dalam lita, penggunaan perintang, kawalan motor, lita elektronik berkuasa rendah dan penderia. Sensor lah penderia tu Okey, jenis perintang. Okey, jenis perintang ada berapa anak-anak cikgu? Ada berapa? Jenis perintang ada berapa? Okey, Syafiqah berapa? Ada berapa? 2. Okey, bagus. 2. 1 perintang tetap dan boleh ubah. Okey? Ya. Okey, perbezaan perintang tetap dengan boleh ubah, nilai dia tetaplah. Dan yang ini nilai dia boleh ubah. Okey, Cikgu seterusnya. boleh tunjuk juga cikgu. Kat depan sana ada perintang cikgu kan? Ada. Ni perintang lah. Okey. Okey, mungkin boleh tunjuk dekat kamera sikit. Okey, ni perintang lah. Ni perintang kita tunjuk. tetap. Dan yang ini yang boleh ubah. Okey, tunjuk cikgu. Tunjuk dekat cam. Yang ni cikgu. Ni tetap. Okey. Ni boleh ubah lah. Okey, yang belah kanan tu apa cikgu? Okey, yang belah kanan saya ni adalah perintang boleh ubah. Yang belah kiri ni adalah perintang tetap. Okey. Sebab dia bergantung pada nilai dia lah. Okey, jadi murid-murid kena tahulah simbol perintang ni. Simbol perintang ni kena bentuk dia kena bentuk sama, tak boleh ubah bentuk. Contoh kalau murid-murid lukis lebih, kalau ada 4 tajam ni tak boleh. Okey, kena bentuk yang betul. Okey, kemudian untuk perintang boleh ubah, dia ada anak panah lah yang beza dia. Okey, rupa bentuk perintang ni murid-murid kena tahu. Okey, kalau perintang rencaman karbon ni, okey, macam mana rencaman karbon punya bentuk ni? Okey, boleh ditanya dalam soalan Okey, kemudian kita ada saput karbon. Ni daripada bahan-bahan dia lah, bahan karbon. Kemudian kita ada saput logam dan kita ada belit dawai. Ini daripada bahan yang perintang tu lah. Okey. Okey, sebab kita sebab murid-murid dah belajar, kita go through je. Nanti kita tengok soalan. Okey, dalam perintang juga murid kena tahu menaksir nilai perintang melalui 2. Satu, melalui menaksir ni kita nak tentukan nilai perintang ni. Okey, tentukan melalui kod warna perintang. Lagi satu melalui penggunaan meter pelbagai lah. Kita guna meter untuk tentukan perintang. Okey. Cikgu nak tanya anak-anak cikgu ni. Okey, kod warna ni macam mana kamu nak ingat kod warna perintang ni? Kalau kod orang kata pelangi saya tahulah cikgu. Okey, kod. Kalau ini macam mana? Dia ada cara untuk kita ingat lah. Okey, siapa nak jawab? Siapa? Volunteer? Ada tak volunteer? Kalau tak, cikgu akan panggil. Okey, jadi cikgu panggil Adam. Macam mana nak jawab, Adam? Okey, macam mana? Dia ada lagu dia tu. Ada ayat dia. Okey, ayat dia macam mana? Apa lagi? Nyanyilah Adam, satu lagu. Ayat dia. Ada ayat dia. Lupa. Lupa tu. Lama sangat di rumah PKP. Okey, siapa ingat? Okey. Siapa ingat? Inilah masanya untuk kita congkirkan bakat. Mana tahu masuk dalam I Can See Your Voice. Okey. Okey, kalau tak apalah cikgu bagilah. Hajah, Cik Mah, ni coklat sama dengan perak. Cik Mah orang kampung hantar baju untuk kenduri perkahwinan. Okay, nilai dan ini bolehlah masing-masing ada di aktiviti masing-masing. Okey. Okey, yang ini untuk had terima perintang lah. Had terima berapa persen. Okay. Cikgu, macam mana lagunya cikgu? Tak, saya tanya Adam. Adam, lagunya? Okay. Cikgu nyanyilah sikit cikgu. Sikit je cikgu. Pelajar-pelajar tu Malaysia nak tahu macam mana lagu dia. Supaya diorang pun boleh ambil juga teknik tu. Itu kena tanya Adam lah nanti. Adam, kamu Adam. Okey, kita kalau dapat kongsi ilmu dengan satu Malaysia ni, pelajar-pelajar ni besar pahala awak. Nampak kita psycho macam mana. Adam tahu tak Adam macam mana lagu dia Adam? Nanti kita buat video. Okeylah macam tu. Show ni 1 jam bukan 10 hari Okey. Cikgu, kejap lagi hujung nanti Adam akan nyanyikan lagu ni untuk anda semua. Okey. Thank you Adam. Alright cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya murid-murid kena tahu menaksir nilai perintah ni tadi melalui kod warna, sekarang menggunakan meter pelbagai yang murid dah belajar di modul 2 hari itu. Okey, kemudian kapasitor, murid kena tahulah kapasitor, penggunaan simbol kapasitor. Okey, simbol kapasitor. Okey, kapasitor penggunaan, jenis kapasitor. Yang ni cikgu yang saya pegang ni betul betul, kapasitor. Okey. Ini dia.
spesifikasi, akan boleh tengok nilai kat situ, berapa nilai kapasitor. Okey, kemudian simbol kapasitor. Jadi murid-murid dah tahulah. Okey. Ya, ada bunyi cikgu tiba-tiba. Mana datangnya? Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya murid-murid kena tahulah menaksir nilai kapasitor. Okey, menaksir nilai kapasitor macam tadi jugalah perintah sama, menentukan nilai kapasitor melalui kod bercetak. Yap. Dan menaksir menggunakan penguji kapasitor ni lah. Okey, murid-murid kena tahulah. Okey, seterusnya kita pergi ke tajuk seterusnya jenis kerosakan kapasitor. Murid-murid kena tahulah kalau rosak kapasitor macam mana jarum penunjuk tu. Okey. Okey, murid-murid dah belajar semua ni ya. Jadi ini semua kita imbas je kembali. Ya. Cikgu, muka diorang sangat meyakinkan lah cikgu. Apabila cikgu cakap diorang semua dah belajar. Muka diorang semua macam confident, macam easy. Okey, seterusnya tajuk pengubah. Pengubah ni, pengubah. Pengubah ni ada macam-macam jenis lah. Ini dia. Cikgu, cikgu boleh angkat lagi sekali cikgu? Okey, ni pengubah. Cikgu boleh angkat lagi sekali. Okey, pengubah ni sama jugalah. Cikgu tunjukkan cikgu. Okey, murid-murid kena tahulah. Ini apa nama dia cikgu? Pengubah ataupun transformer nama dia. Pengubah ataupun transformer. Yang itu cikgu. Okey, jangan gerak-gerak tangan. Okey, stay cikgu. Ini dia. Pengubah ataupun transformer. Okey. Okey. Alright. Jadi, murid kena tahulah samalah penggunaan dia, jenis pengubah, kuasa peninggi dan kuasa perendah. Okey, murid-murid, apa yang membezakan pengubah kuasa peninggi dan pengubah kuasa perendah ni? Siapa nak jawab? Syamim boleh jawab, Syamim? Okey, Syamim, bagus. Okey, yang membezakan dia? Belitan dalam tu. Okey, belitan ni kalau kita tengok, daripada belitan yang sedikit ke belitan yang banyak, pengubah kuasa peninggi. Dari segi voltan pun, voltan rendah ke voltan tinggi. Dan yang ni belitan dia daripada pengubah kuasa perendah, dia punya pengubah ni lah, dia punya belitan ni. Yep. Okay, ni binaan dia pun sama. Okey. Seterusnya, sebab kita ada banyak tajuk ni, kita laju sikit. Okey, murid-murid kena tahulah spesifikasi ni, pengubah ni. Nilai dia, voltan masuk berapa, voltan keluar berapa. Okey. Frekuensi dan watt dia, kuasa untuk pengubah. Dan boleh ditanya dalam soalan ya. Okey, binaan pengubah. Okey, ini adalah binaan. Okey, seterusnya. Okey. Sama juga, murid-murid kena tahu menaksir ni maksudnya menentukan nilai. Okey, menentukan nilai pengubah, menentukan nilai voltan pengubah. Okey, macam mana? Dia mesti ada bekalan bekalan. Okey, maksudnya kena onkan switch, baru kena onkan switch tu barulah kita ada bekalan dan kita boleh uji voltan masukan dan voltan keluaran pengubah. Okey. Seterusnya. Okey, menentukan jenis kerosakan. Jadi setiap komponen mesti rosak. Okey, mesti ada yang rosak. Okey. Jadi kita menentukan jenis kerosakan pengubah. Ini belitan yang samalah. Okey, dalam belitan yang sama. Okey, ini belitan yang berlainan. Okey, belitan yang berlainan. Okey, ini dia punya bacaan dia. Kalau R infinity pengubah rosak, terbukalah. Kalau dalam elektrik ni, kalau infinity je kerosakan jenis terbuka. Okey, kalau kosong kerosakan jenis terpintas. Tapi untuk mengubah sebab dia gegelung, bila R kosong dia dapat pengubah tu dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya. Okey, fuse. Okey, fuse Akmal tunjuk fuse. Yang mana fuse? Fuse. Ya, yang ini cikgu. Betul cikgu betul. Ini dia fuse. Okey, bagus. Ini fuse. Okey. Yeah. Cikgu tanya anak-anak murid cikgu pula. Okey, fuse digunakan di mana? Murid-murid? Ini dia, kita tunjuk dulu fuse dia. Nampak? Ini fuse dia. Siapa nak jawab? Okey. Akil? Siapa? Akil? Akil. Assalamualaikum. Akil. Akil. Mungkin lain. Akil. Okey, fuse digunakan di mana? Okey. Peralatan elektrik domestik. Okey, bagus. Setiap peralatan kita di rumah menggunakan fuse. Jadi bila peralatan tak boleh katalah rosak ke apa, kita uji fuse dulu. Yeah. Jadi tak payahlah kita tukar peralatan yang baru kan? Yeah. Okey. Okey, fuse ada 3 lah nilai dia, 13M, 15 dan 32. Penggunaan dia di tempat yang lain lah. Contoh kalau pemanas guna 15M lebih besar. Okey, seterusnya simbol fuse, murid kena tahulah. Jadi simbol fuse ni memang tetap tak boleh ubah, kena ikut standard dia. Okey, jenis fuse kita ada yang dawai dan jenis cartridge. Yang sekarang banyak kita guna jenis cartridge lah. Yang dawai ni yang zaman dulu-dulu kan? Ya. Okey. Okey, murid-murid boleh? Boleh ke tak? Masih bersama dengan cikgu.
Cikgu, diorang minta saya kalau Abang Akmal boleh tak saya nak pergi rehat sekejap, nak pergi tandas sekejap. Cikgu, kita break sekejap, cikgu boleh? Okey. Alright, kepada anda semua yang berkenan, selepas ini kita akan sambung balik bagi ini dia subjek komponen elektrik dalam Road to Success SPM 2021. We'll be right back. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Nizam bin Ramli, bapa kepada Nur Syahira binti Muhammad Nur Nizam. Harapan saya untuk anak saya yang bakal menduduki SPM pada tahun ini adalah dengan beroleh keputusan yang cemerlang. Untuk anak-anak saya, Syahira, Abah yakin Syahira akan melakukan yang terbaik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ayah kepada Syami Syakirin berharap semua calon SPM 2021 tabah menghadapi ujian di musim pandemik ini dan selamat maju jaya. Kami sebagai ibu bapa mengharap semua mendapat keputusan yang cemerlang di mana mereka lah yang akan menjadi pelapis sebagai pemimpin di suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kepada anak bapa yang melihat itu tadi, nama dia macam ada terbalik sikit, kami minta maaf. Okey, dan sekarang ini kita nak masih lagi bersama dengan cikgu untuk dalam subjek ini, cikgu. Tadi kita dah belajar pasal komponen-komponen ni antara fuse dan sebagainya. Dan yang ini apa pula cikgu nak kongsikan kepada kami semua, cikgu? Okey. Okey, sekarang kita tengok menguji dan menentukan kerosakan fuse. Yep. Jadi murid-murid kena tahulah kalau fuse tu baik, macam mana keadaan dia, dan rosak macam mana. Okey, murid-murid, kalau fuse rosak, apa jadi kat fuse ni? Siapa nak jawab? Tak boleh nak hidup, cikgu. Fuse ni, apa jadi kat dia? Ya. Okey, Apa murid-murid. jadi? Siapa nak jawab? Faris, Zaidi. Okey, Syafiqah. Oh, Syafiqah. Oh, sama-sama. Okey, Syafiqah. Apa jadi pada ni, dawai ni? Kalau rosak, jarum akan berada di infinity. Okey, bagus. Jarum akan berada di infinity dan fuse ni akan, dawai dia akan apa? Terputus, Putus. Okey, terputus. Okey, bagus Syafiqah. Okey. Jadi murid kena tahulah, okey, fuse baik dan rosak. Okey, seterusnya, okey, tajuk kita yang kelima adalah, unit kita yang kelima ni, diod separuh pengalih. Okey, diod, Akmal, ada diod? Ya. Kat Akmal. Mana satu, cikgu? Diod. Okey, ni diod kecil je. Komponen elektronik ni kecil-kecil je dia. Oh, dia yang color hitam ni ke, cikgu? Okey. Ini kecil je. Kalau anda dapat lihat yang ada di tangan saya ini. Okey. Nampak tak? Macam nak buat review kan? Macam YouTuber kan? Itu macam salah, Kemal. Itu bukan salah. diod ni. Maksudnya tak ada dekat tangan saya lah, cikgu. Tak ada dekat sini. Tak ada. Maafkan saya, yang ada dekat tangan cikgu tu. Okey, kita update cameraman. Okey, cuba zoom sikit yang dipegang oleh cikgu itu. Okey. Yang tu. Kecil je dia. Kecil. No, cikgu. Kecil je komponen-komponen elektronik. Okey, diod ni, diod separuh pengalih ni membenarkan arus mengalir satu arah sahaja. Penggunaannya biasanya diod ni diguna dalam penerus, liter bekalan kuasa lah yang kita guna power supply semua. Ya. Okey, dia mengatur voltaj. Lagi satu, diod pemancar cahaya ni. Cikgu nak tanya anak murid cikgu, di mana digunakan diod pemancar cahaya? Kat mana kita boleh jumpa diod pemancar cahaya ni? Ya. Okey, siapa nak jawab? Siapa? Volunteer. Cepat. Okey, Faris. Bagus, Faris. Kat mana? Di peralatan-peralatan seperti remote, TV. Okey, bagus. Seperti yang ada cahaya tu lah dekat TV kita, dekat remote dan sebagainya. Okey, ini adalah diod jenis dan simbol diod. Diod kuasa, diod Zener,
Okey, diode pemancar cahaya. Dan simbol ni murid-murid kena tahulah positif, negatif semua. Yep. Okey, kena betul. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid kena tahulah konsep pincang hadapan dan balikan diode ni. Okey, bila konsep pincang hadapan ni, barulah diode kita akan berfungsi. Kalau pincang balikan, diode tak berfungsi. Jadi cikgu nak tanya murid-murid ni, perbezaan di antara pincang hadapan dengan balikan ni dari segi apa? Di mana beza dia? Siapa nak jawab? Ya, tadi Adam Johan ada angkat tangan tadi, dia berebut cikgu dengan Faris. Tadi Adam. Ya Adam, nak jawab sangat kan? Okey, apa beza dia kat sini dengan yang ni? Pak Adam? Silakan Adam. Adam? Dia punya positif dengan negatif dia. Okey, bagus Adam. Okey, dengan positif. Bila pincang hadapan positif bertemu dengan anode ni positif. Ya. Okey, kathod ni adalah negatif bertemu dengan negatif. Ini adalah konsep pincang hadapan diode. Dan yang ini konsep pincang balikan diode. Jadi kita boleh ukur dia dengan menggunakan meter pelbagai. Jadi kat sini kita tak tunjuklah sebab kita cuma revision je. Okey, sebenarnya kalau dalam ni satu bacaan akan ada bacaan bila kita buat ujian dan satu akan dapat infinity. Tapi kalau dua-dua kita dapat infinity ataupun kosong, dia rosak. Okey. Maksud dia kalau ini, okey, yang ni sekarang kosong, ni pun kosong. Dua-dua belah kita uji, kita dapat kosong. Maksud dia rosak jenis terpintas. Kerosakan terpintas. Tapi kalau bacaan kita dapat infinity, dia rosak jenis terbuka. Murid-murid kena tahulah sebab dia dah ada projek dalam modul 4 yang menggunakan komponen-komponen ni. Okey, seterusnya. Okey. Tajuk kita yang ke-6, transistor. Yang tadi Akmal tunjuk salah transistor. Okey. Saya dah tunjuk yang tadi ada 3 kaki tu. Okey, itu transistor. Okey, transistor ni adalah komponen separuh pengalih yang dibuat daripada bahan pengalih silikon dan germanium. Okey, ini kan sebab tu peralatan kita sekarang dah makin ringan sebab menggunakan transistor dalam IC, integrated circuit. Tapi kat sini tak adalah, tak belajar IC. Sebab tu kalau kita pegang sekarang TV pun dah ringan kan. Tak macam TV dulu berat-berat kan. Okey, penggunaan transistor dia membesarkan isyarat AU, menguatkan isyarat dan bertindak sebagai switch. Okey. Okey, ni transistor murid-murid kena tahulah kalau jenis simbol dan binaan ni. Okey, kalau transistor tu PNP, okey, simbol dia macam ni. Anak panah masuk ke dalam. Kalau NPN, anak panah keluar. Ni base, collector, emitter. Jadi murid kena tahulah binaan. Okey. Dan murid-murid pun kena tahu cara nak tentukan kaki collector, base, emitter. Okey, dia menggunakan meter lah. Okey, ni kalau kita dah uji transistor dan kita dapat bacaan, katalah bacaan sebenar. Bila kita uji emitter dengan base, bacaan sebenar R dia rendah. Tapi kalau dapat sebaliknya, okey, maksudnya dia rosak, terpintas dan terbuka. Okey, saya laju sikitlah. Okey. Okey, tajuk kita yang terakhir adalah geganti. 7 tajuk tak tahu. Okey, ganti ni adalah menggunakan prinsip elektromagnet. Okey, ganti digunakan sebagai switch lah. Okey, seterusnya geganti. Okey, ni adalah simbol geganti. Murid kena tahulah 1, 3 ni gegelung, 4, 2, 5 ni adalah sesentuh. Okey, murid kena tahu. Ni apa normally open, normally close. Kemudian ni open, normally open. Okey. Okey, seterusnya. Jadi murid-murid kena ujilah, menguji dan menentukan kerosakan geganti. Murid-murid dah belajar dalam kelas sebenarnya. Masa kita pergi di PC tu, murid-murid dah belajar. Okey. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan. Uji minda. Okey, kita uji minda murid-murid. Okey. Okey, soalan kita yang pertama. Okey. Murid-murid bersedia untuk soalan? Dah bersedia belum? Semua? Diam ya. Dah bersedia belum? Belum. Okey, Raja 1 ni adalah soalan-soalan yang mungkin boleh dikeluarkan. Ya. Okey. Raja 1 menunjukkan 3 jenis rupa bentuk binaan perintang yang digunakan dalam bengkel elektrik. Namakan rupa bentuk. Okey, rupa bentuk tadi ya. Okey, rupa bentuk yang pertama apa dia? Kita minta Syamim Syakirin. Boleh ke jawab soalan ini Syamim? Okey, kena murid. Cepat Syamim. Nampak tak Syamim? Okey, rupa bentuk yang pertama apa? Syamim Syakirin. Ya. Siapa nak jawab? Diorang dengar ke suara saya? Okey, Adam Johan. Okey, Adam. Yang pertama? Saput karbon. Okey, bagus. Saput karbon ataupun saput logam. Dia daripada bahan tapi bentuk dia sama. Rupa bentuk dia sama. Ya. Okey, yang kedua Adam, teruskan. Okey, teruskan Adam. Rencaman karbon. Okey, bagus Adam. Rencaman karbon. Dan yang ketiga?
Belit dawai. Okey, belit dawai. Okey, Adnan dapat 3 markah di sini. Okey, soalan kita yang kedua. Nyatakan 3 fungsi perintang. Siapa nak jawab? Okey, volunteer ada siapa-siapa nak jawab? Okey, 3 fungsi perintang. Cikgu pemalu mereka ini. Jawab. Faris Zaidi. Okey, Faris. Okey. Fungsi yang pertama. Fungsi pertama, mengawal rintangan. Okey, mengawal rintangan. Lagi, fungsi yang kedua, kita tengok nanti jawapan betul ke tak. Fungsi kedua, menyusutkan voltan. Okey, menyusutkan voltan. Dan yang ketiga? Fungsi ketiga, membahagi arus data pada beberapa laluan. Okey, kita tengok betul tak? Menyusutkan voltan, betul. Mengawal rintangan, betul. Kemudian, membahagi arus litar pada beberapa laluan. Okey, bagus Faris. Tahniah, 3 markah untuk Faris. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan pengiraan perintang. Kita bernasir nilai perintang melalui kod warna perintang. Okey, Raja 2 menunjukkan sebuah perintang tetap. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu, apakah nilai perintang ni? Hitungkan nilai perintang ni. Cikgu nak jawapan terus. Syafiqah boleh ke Syafiqah kalau saya minta awak untuk menjawab soalan ini, Syafiqah? Ya, boleh tapi takut salah. Tak apa, tak apa. Cuba kalau Syafiqah. salah pun kita belajar. Kita belajar dari kesilapan. Okey, tak apa Syafiqah, cuba. Okey. 10,000 ke? Okey, 10,000 ohm. Ribu. Okey. Betul Syafiqah? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Untuk pertama, okey, jalur A, coklat kan? Coklat, dia daripada kod warna perintang tu, kita nilai dia 1. Okey. Okey, jalur B hitam, kosong. Jalur C ni adalah pendarab. Jadi oren 10 kuasa 3, bukan 3, 10 kuasa 3. Dan jalur D ni adalah had terima. Okey, jadi emas adalah tambah tolak 5%. Jadi jalur A, 1 ni nilai, B ni nilai 10, darab dengan pendarab 10 kuasa 3. Ohm ni penting, kena letak. Okey, untuk perintang ada ohm, tambah tolak had terima 5%. Okey, jawapan dia adalah 10,000 ohm ataupun 10 kilo ohm tambah tolak 5%. Boleh? Faham? Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Okey, berikut adalah jenis perintang yang digunakan di dalam bengkel. Kita dah guna buat projek untuk ni dalam modul 4 dan modul 5 kita dah buat projek elektronik. Okey, kelaskan komponen itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan yang disediakan. Siapa nak jawab? Cikgu nak ni perintah tetap. Yang mana perintah tetap ni? Okey, Syamim. Okey, Syamim, bagus. Perintah tetap B dengan D. Okey, B perintah tetap dengan D perintah tetap. Jadi kalau B dengan D dah perintah tetap. Okey, B, D, bagus. Jadi secara tak langsungnya A dengan C adalah perintah boleh ubah. Okey, bagus Syamim. Okey, 4 markah di sini. Senang kan nak skor untuk subjek MPAD ni? Bukan susah pun. Senang kalau kita faham, cikgu. Betul. Kalau faham senang. Ya. Sebab tu cikgu-cikgu MPAD ni garang sebenarnya. Cikgu garang Oh, patutlah dia orang senyap je. Okey. Sekarang baru terjawab dah soalan dia. Okey. Murid-murid, cikgu ni garang Syamim, cikgu ni garang Syamim. Syafiqah angguk. Boleh lah. Boleh lah. Syafiqah. Dia kena, sebab kita nak bagi ilmu, kita kena tegas. Kalau tak tegas, dalam bengkel main, kalau jadi apa-apa dalam bengkel, kita yang salah kan. Cikgu jangan tegas sangat, cikgu. Kita kena chill-chill sikit, cikgu. Okey, jadi kat sini, kita pergi soalan yang kelima. Okey. Soalan kelima, Raja 3 menunjukkan sebuah kapasitor bercetak. Okey. Yeah. Hitungkan nilai kapasitor ni. Okey, berapa nilai? Cikgu nak nilai dia. Siapa boleh jawab? Akil boleh ke Akil? Boleh. Okey, Akil onkan mic boleh Akil? Boleh. Okey. 10,000. Okey, 10,000. Kita tengok jawapan Akil betul. Ini macam jawapan Syafiqah tadi juga 10,000 ni. Okey, sebab dia 103. 1 tu nilai, 0 nilai. 1 nilai nombor pertama, nombor kedua. Ya. Okey, dan yang ketiga tu adalah pendarab. Pendarab 10 kuasa 3, jadi 10,000. Ni penting. Ni apa ni? PF ni apa? PF tu apa? Okey, Akil. Picofarad. Okey, bagus. Picofarad. Okey, kapasitor ada unit picofarad. Kalau kita, walaupun dia tak bagi unit, ini seramik ni mesti picofarad.
Okey, cikgu. Boleh kita berhenti rehat dulu, cikgu. Okey. Sebab saya nak pergi spot check sekejap. Kenapa Syafiqah dengan Akil ni jawapan dia sama 10,000 ni? Diorang bincang ke apa ni? Nak tahu apa kesudahannya? Selepas sidang Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Malakaria bin Umar, Pengetua SMK Taman Nial Kuala Lumpur. Berharap semoga pelajar-pelajar SPM tahun ini yang mengambil mata pelajaran MPAC supaya memberi sepenuh perhatian kepada mata pelajaran ini, kerana insya-Allah saya mengharapkan untuk mendapat hasil yang cemerlang mesti ada usia yang gigit. Dan mata pelajaran ini juga penting sebenarnya sebagai satu ilmu bantu kepada para pelajar selepas tamat persekolahan dan untuk memasuki mana-mana kolej kemahiran. Jadi sekali lagi saya mengharapkan berilah sepenuh perhatian, ikutilah PDP yang dilaksanakan di sekolah dan ikutilah segala arahan-arahan guru dan buat latihan yang telah diberikan dengan sepenuh hati. Itu dia pengetua bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Yal. Saya sebenarnya cukup orang kata excited sebenarnya. Bukan dengan pengetuanya, tetapi dengan lukisan di belakangnya. Nampak tak ada muka dia sama kan? Itu katanya dilukis oleh Lat. Betul cikgu Yang buat Kampung Boy itu cikgu Oh, nice lah cikgu. Okey cikgu, ini katanya kita ada soalan lagi nak menanyakan kepada mereka cikgu Okey, silakan cikgu. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Yap. Okey, soalan yang ke-6. Okey, berikut adalah 4 keadaan pengujian kapasitor. Okey, kita uji kapasitor kan? Okey, kapasitor ni ada 4 keadaan. Jadi, padankan keadaan pengujian kapasitor dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Okey, siapa nak jawab? Okey, kalau keadaan kapasitor ni, kalau rosak terbuka, apa bacaan dia? Okey. Ini siapa dapat jawab ni, saya nak bagi duit raya ni. Duit raya guys. Takkan tak nak duit raya. Nanti cikgu tolong bawakan duit raya. Diorang tak nak duit raya cikgu Okey, siapa nak jawab ni? Okey, rosak terbuka yang mana? A Silakan. ke, B ke, C Faris, ataupun D? Okey, Faris. Rosak terbuka ialah R infinity B. Okey, R infinity. Okey, bila bacaan dia infinity, maka kapasitor ni adalah rosak jenis terbuka. Ya. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. B. Okey, yang ni dah ada kan? Okey, dah kita bangkar. Okey, kemudian rosak bocor. Okey, siapa nak jawab? Rosak bocor? Kau Faris nak jawab juga? Okey, Faris. Rosak bocor. Faris, habiskan satu soalan ni, Faris. Rosak bocor. Hilasi. R tetap. Okey. Sebenarnya bila kita uji kapasitor ni, bila kita dapat nilai yang tetap, satu nilai lah, kita dapat satu nilai, maka kapasitor ni rosak bocor. Okey, rosak dia jenis bocor. Kita tengok jawapan, Faris. Okey, C. Okey, rosak bocor. Okey, seterusnya, kalau kapasitor ni baik, apakah keadaan dia? D. Okey, D. Infinity R infinity. Okey, maksud dia di sini, kalau kapasitor ni baik, R akan naik ke satu nilai dan turun perlahan-lahan sampai infinity. Maksud dia kapasitor ni dalam keadaan baik. Sebab kapasitor ni fungsi mengecas dan membuang cas. Dia akan cas, kemudian dia akan buang cas. Kita tengok. Allahu Akbar. Okey, D. Dan seterusnya, okey, D. Dan seterusnya, jawapannya adalah, kalau rosak terpintas adalah A. Okey, A. Bagus, Farid. 4 markah di sini, Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh. Okey, Akmal nak jawab ke? Saya, cikgu. Saya kalau jawab, cikgu. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah pengubah. Okey, pengubah. Ni, pengubah yang tadi kita tunjukkan. Okey, kita nak tahulah dia punya spesifikasi.
Tuliskan spesifikasi pengubah pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, kadaran kuasa. Kuasa dia berapa? Okey, siapa nak jawab? Murid-murid? Okey, bagus Akil. Syafiqah lepas ni you Syafiqah. Sabar, jangan berebut. Okey. Akil. Kadaran kuasa berapa Akil? 30 watt. Okey, 30 watt. Kita tengok betul tak jawapan Akil. Okey, 30 W ni adalah watt. Okey, Seterusnya, voltan utama. Syafiqah. Okeylah, Akil jawablah. Akil habiskan satu soalan Akil. Syafiqah. 230 volt. Berapa? 230 volt. Okey, 230 volt. Jangan lupa tulis volt, watt ni semua penting. Ya. Okey, dan voltan sekunder. Voltan sekunder berapa Akil? 6 atau 12 volt. Okey, 6 ataupun 12 volt. Okey, untuk pengubah ni dia ada dua nilai lah untuk voltan keluaran dia, sama ada 6 ataupun 12 volt. Okey, 3 markah di sini ya. Senang kan soalan? Senang cikgu kalau ada jawapan. Okey, seterusnya. Ada jawapan senang. Syafiqah tadi. Ibu jawab kan? Syafiqah. Masih cikgu baca soalan dulu Okey, berikut adalah binaan bagi pengubah. Okey, ada dua gambar di sinilah. A dan B. Okey, padankan binaan pengubah dengan menulis A atau B pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, fungsi pengubah meninggikan nilai voltan keluaran. Okey, yang mana binaan pengubah Syafiqah? B. Okey, B. B. Okey, B. Ya, B. Bola. Okey, B. Ya, B cikgu. Okey, bagus Syafiqah, betul B sebab dia meninggikan nilai voltan keluaran. Maksudnya daripada voltan rendah ke voltan tinggi. Okey, sebab dia voltan dia banyak, dia jadi voltan tinggilah. Ya. Okey, dan yang secara tak langsung yang apa? Cikgu jawapan dia. A. Okey, Akmal pandai. Jawapan A. Cikgu, A. Okey, senang kan? 2 markah di sinilah sebab soalan senang. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-9. Okey. Ini murid kena tahulah fungsi-fungsi berdasarkan fungsi yang diberi fungsi. Tuliskan komponen elektrik pada ruang jawapan yang disediakan. Ya. Okey. Siapa nak jawab? Yang pertama, fungsi berfungsi sebagai penguat arus. Ya, saya rasa mungkin Syamim Syakirin. Boleh ke? Okey, seorang ambil satu soalan, satu jawapan Okey, Syamim. Berfungsi sebagai penguat arus. Okey, transistor. Kita tengok. Okey transistor. Kena tahulah, murid kena tahu fungsi komponen ni. Mengecas dan membuang cas. Adam diam je. Kapasitor. Okey, kapasitor berfungsi mengecas dan membuang cas. Ya. Okey, bagus. Yang ketiga, meninggi dan merendahkan voltan. Faris. Meninggi dan merendahkan voltan. Pengubah. Okey, pengubah. Ya. Kita tengok betul tak jawapan Faris. Okey, pengubah. Bagus. Okey, melindungi litar apabila berlaku litar pintas. Okey, Akil. Melindungi litar. Fuse. Okey, kita tengok betul tak? Okey, bagus Akil. Fuse. Dan yang terakhir, menghadkan pengaliran arus dalam litar. Syafiqah. Perintang. Okey, perintang. Bagus. Jawab dengan senyum Syafiqah. Maksudnya confident Okey, di sini 5 markah. Okey, soalan kita yang seterusnya. Cikgu, nampaknya pun kita tak sempat cikgu nak pergi ke soalan seterusnya ni cikgu. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan lah kan apa yang kita dah belajar hari ini, dan mungkin cikgu boleh bagi tips kepada mereka semua yang mengambil subjek ini, macam mana kita nak dapat A+ cikgu untuk subjek ini. Okey, untuk subjek ni, tip dia untuk mendapatkan A+, pertama tumpukan perhatian semasa cikgu mengajar. Itu paling penting. Cikgu mengata saya ke tu? Itu paling penting. Sebab bila cikgu mengajar, sebab kita akan bagi dengan komponen, dengan peralatan. Jadi murid kena buat amali. Jadi bila murid tumpukan perhatian dalam kelas, maka mereka akan faham. Okey. Jadi balik cuma mereka ulang kaji untuk faham dan mereka akan boleh jawab punya. Itulah tip dia sebenarnya. Sebenarnya belajar subjek apa pun sama, tumpukan perhatian dalam kelas paling penting. Okey, itu saja cikgu. Okey, rumusan cikgu apa yang kita belajar hari ini? Okey, hari ini murid telah belajar tentang 7 komponen lah dalam modul 3 ni. 7 komponen ni penting untuk murid bawa ke modul 4 dengan modul 5, sebab untuk komponen-komponen ni
Jelas murid ada projek kawalan automatik melibatkan ni komponen, dan murid pun ada bekalan kuasa. Kita akan buat projek bekalan kuasa yang menggunakan komponen juga. Okey, jadi pentinglah untuk murid tahulah tajuk asas ni. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar ada tak apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu? Ada? Semua okey? Bagi thumbs up kalau okey. Cikgu dah rasa macam dah tak sabar dah cikgu. Okay, cepatlah habis. Semua pendiam ni. Okey, apa-apa pun cikgu saya mewakili Didik TV mendoakan segala semua pelajar-pelajar di SMK Menengah Kebangsaan Taman Yal ini akan mendapat keputusan yang cemerlang bagi subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain, dan juga kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 ini. Jadi sekali lagi cikgu, terima kasih banyak cikgu di atas perkongsian ilmu tersebut. Semoga cikgu murah rezeki cikgu, semoga cikgu sentiasa diberkati. Dan saya Akmal Nazri, kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi next untuk Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye semua. Didik TV KPM